Kita mulakan dengan pengenalan bahasa. Bahasa ialah satu elemen yang penting dalam aspek kehidupan manusia, masyarakat dan negara. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga, menjelaskan bahawa bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia, iaitu antara seorang individu dengan individu lain. Seterusnya, bahasa merupakan alat berkomunikasi yang wujud seiring dengan kewujudan manusia itu sendiri. Melalui bahasa, manusia dapat melahirkan idea, perasaan dan berhubung di antara sesama mereka. Seterusnya, pengenalan bahasa Kadazan dan Dusun dan juga asal-usulnya. Saya Nur Ashikin binti Jalambu, BA 231 60713. Pertama, bahasa Kadazan. Bahasa Kadazan atau dikenali juga sebagai bangsa Kadazan atau Kadazanian ialah kelompok etnik Bumi Putra bagi negeri Sabah di Malaysia. Bahasa Kadazan ini dikenali dengan nama Dusun Kadazan, Dusun dan juga Dusun Lotut. Menurut Richard Francis Tumbulau menerangkan teori asal-usul istilah Kadazan yang merupakan daripada perkataan Kakadazan yang bermaksud pekan ataupun bandar. Seterusnya, bahasa Dusun. Bahasa Dusun adalah bahasa yang digunakan oleh suku Dusun di Sabah dan sebahagiannya daripada Kalimantan Utara. Bahasa ini memiliki variasi dialek dan beberapa daripada mereka Dusun Tengah, Dusun Timur dan juga Dusun Barat. Asal-usul dusun ini berasal daripada tempat yang bernama Nunuk Ragang yang bermakna pokok ara berwarna merah. Orang-orang tua suku kaum ini menyatakan bahawa pokok itu sebesar 6 depa lingkungan tangan memeluk dengan daun-daun yang merimbun. Seterusnya ialah perbezaan Kadazan Dusun dari segi bahasa. Bahasa Kadazan Dusun merupakan gabungan daripada dua istilah, iaitu Kadazan dan Dusun, yang merujuk kepada etnik. Di sini saya akan beri beberapa contoh perkataan yang membezakan bahasa Kadazan Dusun. Yang pertama, kuat. Kuat dalam bahasa Kadazan disebut sebagai avakas, manakala dalam bahasa Dusun agaras. Yang kedua ialah cantik. Dalam bahasa Kadazan, cantik disebut sebagai olumis, manakala Dusun alawak. Yang ketiga ialah gembira. Dalam bahasa Kadazan, gembira disebut sebagai asanang, manakala dalam Dusun asanang ginawo. Yang terakhir ialah lazat atau sedap. Dalam bahasa Kadazan, lazat atau sedap disebut sebagai opotoh, manakala dalam Dusun asadap. Masyarakat Kadazan Dusun merupakan penduduk Sabah yang asli dan dipercayai kumpulan yang terawal datang ke negeri Sabah. Mereka terdiri daripada pelbagai subetnik yang dibezakan mengikut adat, kegiatan ekonomi dan bahasa dialek. Identiti mereka sukar dikenal pasti dan dibezakan kerana perbezaan mereka tidak ketara. Hal itu diakui oleh Appel dan Tom Harrison. Menurut Appel, masyarakat dusun sukar dibezakan jika didasarkan kepada dialek atau bahasanya sahaja. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahawa masyarakat penutur bahasa Kadazan Dusun adalah terdiri daripada 3 keluarga bahasa utama Kadazan Dusun iaitu Dusunik, Murutik dan Paitanik. Kebanyakan penutur dialek keluarga bahasa Dusunik tinggal di kawasan pantai barat Sabah. Mereka dibahagikan kepada 2 kelompok iaitu kelompok yang tinggal di kawasan dataran tanah tinggi seperti di Pedalaman Kudat, Kota Marudu, Ranau, Tambunan, Tampasuk, Kota Belut, Tenom, Pensiangan, Nabawan dan Keningau. Kelompok kedua ialah mereka yang tinggal di kawasan dataran tanah rendah seperti di Tuaran, Tamparuli, Telipuk, Menggatal, Inanam, Penampang, Putatan, Kinarut, Papar, Kimanis dan Kuala Penyu. Penutur keluarga bahasa Paitani khususnya Tombonuo tinggal di kawasan pantai timur Sabah seperti di Sungai Paitan,
Sandakan, Beluran, Labuk, Sugut, Kinabatangan, Pitas dan Bufot. Mereka dikenal juga sebagai orang sungai. Mereka pun dibahagi kepada dua kelompok, iaitu mereka yang tinggal di hilir sungai dan di hulu sungai. Mereka yang tinggal di hilir sungai kebanyakannya beragama Islam. Mereka yang tinggal di hulu sungai kebanyakannya pagan, tetapi kini ramai yang sudah menganut agama Kristian dan ada juga yang Islam. Mereka yang tinggal di hulu sungai kadang-kadang menganggap diri mereka sebagai orang sungai dan kadang-kadang pula sebagai Tombonuo. Semasa zaman Donald Stephens dan UPKO, ada antara mereka yang memperkenalkan diri sebagai Kadazan sungai atau Kadazan Tombonuo atau Kazazan sahaja. Bagi penutur keluarga bahasa Murtik, kebanyakannya tinggal di pedalaman Sabah seperti Pensiangan, Tenom, Nabawan dan Keningau. Seterusnya adalah isu semasa berdasarkan topik. Isu semasa yang berkaitan dengan perbezaan antara bahasa Kadazan dan bahasa dusun ialah isu dalam pemahaman bahasa dan dialek. Bahasa Kadazan adalah salah satu dialek yang dituturkan di dalam kelompok etnik Kadazan. Sesetengah masyarakat memandang Kadazan sebagai dialek, manakala yang lain menganggapnya sebagai bahasa sendiri. Bagi bahasa dusun pula, ianya termasuk dalam kelompok bahasa dusun yang lebih besar dan terdapat beberapa dialek dusun yang berbeza. Isu yang kedua adalah isu dari aspek budaya. Budaya Kadazan seringkali dikaitkan dengan kelompok etnik Kadazan yang khas. Kebudayaan, adat istiadat dan tradisi masyarakat Kadazan dapat tercermin dalam bahasa Kadazan. Bagi budaya dusun pula ialah merangkumi beberapa dialek yang dituturkan oleh kelompok etnik dusun yang lebih luas. Oleh kerana itu, bahasa dusun dapat mencerminkan beragam kebudayaan tergantung kepada dialek dan kawasannya. Kesimpulan daripada keseluruhan topik adalah perbezaan bahasa Kadazan dan bahasa dusun mempunyai keunikan tersendiri dan memperkenalkan banyak bentuk bahasa. Refleksi yang dapat diambil melalui topik ini ialah kita sebagai masyarakat yang hidup dalam berlainan etnik dan bahasa dapat mengetahui atau mempelajari bahasa orang lain. Contohnya seperti topik yang dibincangkan, iaitu perbezaan bahasa Kadazan dan dusun di Sabah. Kita sedikit sebanyak dapat berkongsi ilmu tentang bahasa orang lain dan di samping itu kita sendiri akan merasa tertarik dengan keunikan akan sesuatu bahasa tersebut. Secara keseluruhannya, walaupun terdapat perbezaan bahasa di antara bahasa Kadazan dan dusun di Sabah, penggunaan bahasa yang dituturkan oleh dua kaum ini masih lagi mempunyai persamaan yang tidak jauh beza, sehingga mereka masih lagi memahami bahasa yang mereka tuturkan di antara satu sama lain, dan juga keharmonian di antara dua kaum ini sentiasa terjaga. Refleksi yang dapat diambil daripada topik ini ialah walaupun Kadazan dusun merupakan di bawah satu etnik yang sama, namun terdapat perbezaan ketara dari segi bahasa antara keduanya. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya orang Sabah, hendaklah mahu belajar agar mempunyai pengetahuan yang besar terhadap budaya masyarakat sendiri. Ada beberapa persoalan yang timbul tentang perbezaan antara suku kaum Kadazan dan dusun, walaupun kedua-dua perkataan ini sering digabungkan. Ada suara-suara sumbang yang mengaku kononnya dia berasal daripada suku kaum Kadazan dan bukan dusun. Hal ini demikian kerana etnik dusun sering dikaitkan dengan gelaran orang kampung dan suku yang amat pelat dengan kebakuan bahasanya. Oleh yang demikian, suku kaum Kadazan
malu untuk mengakui bahawa mereka itu sebahagian daripada dusun. Apabila timbulnya budaya ini dalam suku kaum itu tersendiri, Kadazan dan dusun, akan berlaku perpecahan budaya yang mengakibatkan mereka berbalah antara satu sama lain. Kesimpulannya, orang Kadazan yang ada pada hari ini asalnya adalah dusun. Oleh kerana gelaran nenek moyang mereka yang menjadi peniaga di bandar, maka gelaran itu akhirnya lama-kelamaan menjadi nama panggilan bagi peniaga-peniaga tersebut. Oleh itu, bagi masyarakat yang berbangsa Kadazan, haruslah anda tahu bahawa Kadazan dan dusun adalah satu etnik yang sama walaupun ada perbezaan dari segi sebutan. Tetapi haruslah diketahui bahawa dusun dan Kadazan adalah satu dan tidak akan timbul apa-apa isu yang mengatakan bahawa Kadazan bukan dusun atau Kadazan dan dusun adalah berbeza. Sekian, terima kasih. Pada pandangan saya, perbezaan bahasa ini wujud disebabkan oleh sejarah perkembangan masyarakat etnik Kadazan dan dusun. Kesan perbezaan bahasa Kadazan dan bahasa dusun kepada masyarakat ialah ianya memberi peluang kepada mereka untuk mempelajari dan mengenali bahasa daripada etnik lain. Masyarakat juga boleh mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap perbezaan antara dua bahasa ini.